Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengajar topik garam. Okey, hari ini kita akan go through kepada subtopik yang pertama iaitu 6.8 berkenaan garam, habla dan kegunaan dalam kehidupan seharian. Okey. Kita terus pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan garam. Okey. Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen H+ daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium NH4+. Okey, ini adalah definisi bagi garam. Okey, sekiranya ditanya dalam soalan SPM nanti, perlulah ditulis sama seperti apa yang diberikan ini. Okey. Okey, kemudian apakah yang dimaksudkan dengan definisi ini? Okey, kita tengok kepada persamaan kimia yang saya sediakan. Okey, di sini kita ada alkali dan juga asid kan. Okey, apabila alkali bertindak balas dengan asid, ia akan menghasilkan natrium klorida iaitu sejenis garam dan juga air. Okey. Kita lihat kat sini. Alkali dan juga asid ini. Okey. Nak dijadikan cerita, ion hidrogen dekat asid ni digantikan kepada ion logam. Ion natrium adalah ion logam. Maka terbentuklah garam natrium klorida. Okey, sama juga dalam persamaan kimia yang kedua di mana ion hidrogen dalam asid sulfurik ini digantikan dengan ion kalium. Barulah terbentuknya garam kat sini. Okey. Sama juga dengan persamaan yang ketiga di mana ion hidrogen dalam asid nitrik ini digantikan dengan ion natrium. Dia kena kick lah, kena ganti. Maka barulah terhasil garam natrium nitrat. Dan akhir sekali adalah tindak balas antara amonia NH3 dan juga asid hidroklorik. Okey, yang ni special case, istimewa sikit. So awak kena hafal lah. Special case. Awak kena ingat. So apabila amonia bertindak balas dengan asid hidroklorik, maka dia akan membentuk garam amonium klorida sahaja tanpa air. Okey? Okey, so dah faham? So dekat sini H ni dia tambah dengan dia dah jadi amonium. Okay. So faham? Faham kan? Okay. Kemudian kita pergi kepada keterlarutan garam. Okey, garam ada dua jenis iaitu garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Okey, garam terlarutkan adalah garam yang larut di dalam air pada suhu bilik. Okey. Garam terlarutkan ada tiga jenis lah iaitu garam nitrat, garam klorida dan juga garam sulfat. Okey, kita go through satu-satu. Garam nitrat. Okey, semua garam nitrat larut di dalam air. Okey, contoh cikgu bagi natrium nitrat larut, kalium nitrat larut, plumbum 2 nitrat larut. Okey, semua jenis garam nitrat larut. Kemudian kita pergi kepada garam klorida. Okey, garam klorida semua larut kecuali tiga sekawan ni. Okey, siapakah tiga sekawan ni? Kita ingat sebagai Cik Pah. Okey, Cik Pah. PAH ni apa? P adalah plumbum, Pb2+, A adalah argentum, Ag+, H ni adalah mercury. Okey, kalau soalan bagi plumbum 2 klorida tak larut, argentum klorida tak larut, mercury 1 klorida tak larut. Okey. Kemudian kita pergi kepada garam sulfat pula. Okey, garam sulfat semua larut kecuali pantai cahaya bulan. Okey. Pantai merujuk kepada ion plumbum 2+, cahaya ion kalsium 2+, bulan adalah ion barium 2+. Okey, so kalau soalan tanya plumbum 2 sulfat, dia adalah garam tak larut. Kalsium 2 sulfat, dia adalah garam tak larut. Dan kalau dia tanya barium 2 sulfat, dia adalah garam
tak larut. Okey? Faham? Dan kalau garam tak terlarutkan pula, dia adalah garam yang tidak larut di dalam air pada suhu bilik. Ada satu je garam yang tak larut dalam air, iaitu garam karbonat. Okay. Garam karbonat semua tak larut kecuali garam anak. Anak ni siapa? Anak ni A untuk ammonium, NH4+, Na untuk natrium, K ni adalah untuk kalium lah, ataupun kita panggil dia potassium. Okey, sekiranya soalan tanya natrium karbonat larut ke tak larut? Jawapan dia larut. Kalau kalium karbonat larut. Kalau magnesium karbonat agak-agak apa? Tak larut. Kalau plumbum 2 karbonat pun tak larut. Okey. Senang je kan? Okey. Boleh salin. Okey, kemudian kita pergi kepada sifat habla garam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan habla ni? Habla ni dia membawa maksud kristal. Okey, kalau semua orang perasan, garam kan, tak kisahlah garam kat dapur lah. Senang cerita kan, garam kat dapur, dia wujud dalam bentuk kristal. Kan? So, habla ni adalah kristal. Okey. Sifat habla garam ada 3. Mungkin soalan ni dia akan keluar dekat kertas 1 ataupun mungkin dia akan keluar dekat bahagian subjektif. Kita tak tahu. Tapi awak kena ambil tahu. Okey, sifat habla garam ada 3. Yang pertama, bentuk geometri yang tetap. Okey, nak katanya saiz garam ni mungkin berbeza. Setiap satunya mungkin saiz dia berbeza. Lepas tu, penghabluran yang cepat akan menghasilkan garam bersaiz kecil. Manakala sekiranya penghabluran yang lambat, dia akan menghasilkan bentuk garam yang besar lah. Lepas tu yang kedua, permukaan yang rata. Okey, nak katanya bentuk garam kan lebih kurang macam kristal kan. Nak katanya diorang kristal ni dia ada satu sisi yang lurus ataupun bucu yang tajam lah. Manakala yang ketiga, sudut yang tetap. Antara dua permukaan yang bersebelahan tu adalah sudut yang tetap lah. Sebab macam ni kan bentuk kristal. Macam tu lah. Okay. Ni kena ingat tau. Okey, kemudian kita beralih kepada kegunaan garam. Okey, pertama sekali kita lihat kepada di bahagian penyediaan makanan lah. Okey, garam yang famous adalah natrium klorida, di mana digunakan untuk mengawet makanan. Contohnya ikan masin lah. MSG. MSG ni very famous. Kita selalu guna, kita selalu nampak dalam makanan-makanan yang kita makan dalam kehidupan seharian. Which is MSG ni adalah penambah perasa lah. Nak bagi makanan tu lagi sedap. Okey, natrium nitrat dia adalah pengawet. Pengawet untuk daging, burger ataupun sausage. Yang ni C6H5COONA. Dia adalah pengawet. Pengawet yang digunakan dalam sos tomato ataupun jam. Dan NaHCO3 dia adalah serbuk penaik bagi kek dan roti. NaHCO3 ni adalah natrium hidrogen karbonat. Dalam bidang pertanian pula, kita akan menggunakan kalium nitrat ataupun natrium nitrat sebagai baja. Dan kemudian kuprum 2 sulfat ataupun ferrum 2 sulfat sebagai pestisid lah. Dalam kegunaan lain, contohnya argentum bromida. Kita gunakan dia dalam filem fotografik hitam putih lah, supaya kita nak, kan orang dulu-dulu kan ada macam filem yang panjang tu kan. Dia mungkin dia celupkan dengan argentum bromida tu supaya nampaklah gambar pada filem tu. Dan yang SNF2 ni dia adalah stannum 2 florida, di mana ia terkandung dalam ubat gigi. Dan fungsinya adalah untuk menghalang perebutan gigi. Dan seterusnya kita pergi kepada bidang perubatan, di mana kalsium karbonat ataupun CaHCO3 ia digunakan sebagai antasid lah. Antasid ni ubat, di mana kita makan ubat ni untuk kurangkan asid dalam perut lah. Contoh antasid ni adalah Gaviscon lah. Anda contoh lah kan dalam iklan tu.
Okey, ini adalah kalsium sulfat di dalam plaster of Paris ni. Kalau patah tangan ke patah kaki, kita akan guna plaster of Paris ni untuk tampung kita punya tulang tu lah, support kita punya tulang. Barium sulfat pula membolehkan usus pesakit yang disyaki ada kanser perut dilihat dengan jelas dalam X-ray. Dan akhir sekali, KMNO4, kalium manganat. Digunakan sebagai antiseptik untuk membunuh kuman. Ni dalam ubat-ubatan lah.